Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1 mahasiswa sekalian. Okey. So pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam bab 4 pembiakan. Okey, di mana hari ini kita akan tengok kepada subtopik 4.2 berkenaan dengan sistem pembiakan manusia. Alright. So pada kelas yang semalam kita pun masuk kepada bab 4 dan kita pun membincangkan secara am berkenaan dengan pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. So apakah itu pembiakan seks dan pembiakan aseks, dan apakah perbezaan di antara seks dan juga aseks. Okey, dan untuk pembiakan seks kita pun melihat jenis-jenis persenyawaan yang wujud dalam pembiakan seks, iaitu sama ada persenyawaan secara dalam ataupun persenyawaan di luar. Dan kita pun melihat untuk pembiakan secara aseks pula ada 5 cara. Okey, dan selalunya berlaku pada organisma yang ringkas ataupun unisel. Contohnya untuk proses belahan dua, okey, pertunasan, okey, penjanaan semula, pembentukan spora dan juga pembiakan secara vegetatif. Alright, dan kita hari ini melihat antara kepentingan bagi pembiakan kepada hidupan di luar sana lah. Alright. So hari ini kita akan masuk secara detail lah tentang sistem pembiakan manusia. Okey, so, seperti mana yang kamu maklum, manusia ini adalah satu organisma yang terdiri daripada beberapa sistem, okey, yang secara bekerjasama secara spontan untuk kelangsungan hidup bagi organisma tersebut lah. Okey, termasuklah sistem pembiakan manusia. So sistem pembiakan manusia ini basically penting untuk proses penghasilan zuriat lah. Okey, itu tujuan utama bagi sistem pembiakan manusia. Okey, dan kita ada dua jantina. Okey, kita ada jantina lelaki dan juga jantina perempuan. Okey, so untuk grafik dan sebagainya saya minta kamu untuk rujuk buku teks kamu muka surat 98 hingga 99. So di situ ada diberi gambar rajah tentang sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan perempuan. Okey, so secara amnya untuk kelas secara atas talian ni kita akan tengoklah, okey, apakah bahagian-bahagian bagi setiap sistem pembiakan lelaki dan juga perempuan. Bagi sistem pembiakan lelaki, kalau merujuk pada muka surat 98 buku teks kamu, okey, pada pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, so ada beberapa struktur yang kamu perlu tahu. Okey, kita mula pada bawah tu, okey, dia punya label yang paling bawah. Okey, kita ada zakar. Okey, so zakar tu, okey, dia adalah struktur ataupun organ yang ada pada lelaki, okey, yang berfungsi untuk memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okey, so setiap lelaki dia ada zakar lah. Okey, zakar tu dia ada dua fungsi sebenarnya. Okey, pertama untuk fungsi pembiakan, yang kedua adalah untuk fungsi sistem perkumuhan, untuk mana untuk mengeluarkan air kencing. Tempat saluran air kencing keluar juga melalui uretra yang terdapat dalam zakar. Okey, nah selain pada itu juga zakar berfungsi juga untuk pengeluaran ataupun penyaluran air mani ketika berlakunya persetubuhan di antara lelaki dan juga perempuan. Dan zakar ini bagi satu medium untuk memindahkan sel-sel sperma dalam air mani tadi ke dalam faraj perempuan ketika persetubuhan. Itu fungsi utama zakar. Yang kedua kita ada testis. So, bagi lelaki kita ada sepasang testis, kita ada dua testis lah, testis kiri dan juga testis kanan. Maka so, testis ini sangat penting. Okey, sebab apa? Sebab dalam testis inilah berlakunya penghasilan sel-sel pembiakan ataupun gamet jantan yang dipanggil sebagai sperma. Okey, so sperma dihasilkan dalam testis. Okey, dan pada masa yang sama juga testis ini juga selain menghasilkan sperma, ianya juga turut menghasilkan sejenis hormon, iaitu hormon seks jantan ataupun nama betulnya ialah hormon testosteron. Okey, so ini adalah dua fungsi bagi testis, iaitu untuk penghasilan gamet jantan iaitu sperma dan juga untuk menghasilkan hormon seks jantan iaitu testosteron. Okey, sangat penting. So, setiap lelaki dia ada sepasang testis. Okey, dan testis ini pula dia dalam satu kantung yang dipanggil sebagai skrotum. Okey, so skrotum ini berfungsi untuk memegang dan melindungi testis. Sebab dua organ, okey, dua organ yang pembiakan lelaki yang berada di luar badan adalah zakar dan juga testis. So since testis ini berada di luar badan, maka dia perlukan sesuatu yang boleh memegang dengan boleh support dia, yang boleh melindunginya. So skrotum lah yang memegang dan melindungi testis. Okey, seterusnya kita ada uretra. Okey, so uretra merupakan salur yang berada dalam zakar.
Okey, so uretra ni berfungsi untuk tadi saya katakan untuk menyalurkan air mani keluar ketika persetubuhan ataupun mengeluarkan air kencing keluar dari badan. So uretra lelaki ada dual function. Okey, mengeluarkan air mani ataupun mengeluarkan sperma ketika persetubuhan. Yang kedua adalah untuk mengeluarkan air kencing keluar daripada badan. Okey, so ini adalah dua fungsi uretra dalam lelaki. Okey, seterusnya kita ada ductus sperma. Okey, so ductus sperma ini dia merupakan satu saluran dalam badan di bahagian pembiakan lelaki. Okey, ductus berarti salur. Okey, sperma ialah sperma lah. So ductus sperma ini berfungsi untuk menyalurkan sperma yang telah pun dihasilkan dari testis pergi ke uretra di dalam badan untuk dibawa keluar melalui zakar. Okey, so dah fungsi bagi ductus sperma. Dan kita ada kelenjar prostat. Okey, so kelenjar prostat ini sangat penting bagi lelaki kerana kelenjar inilah yang akan menghasilkan cecair yang berkhasiat, okey, dan melindungi sel-sel sperma. So sel sperma ini dalam proses penyimpanannya dan juga prosesnya apabila disalurkan pergi ke dalam sistem pembiakan perempuan, sperma adalah sel. Okey, so dia merupakan satu organisma, mikroorganisma. So dia memerlukan khasiat ataupun nutrien untuk dia hidup. So kelenjar prostat inilah yang akan menghasilkan cecair yang berkhasiat yang mengandungi nutrien seperti glukosa dan sebagainya, yang akan memastikan kelangsungan sel-sel sperma ini untuk hidup. Okey, so bila testis menghasilkan sel sperma, sperma ini akan pergi melalui ductus sperma dan akan pergi ke kawasan yang dipanggil sebagai untuk pergi ke kawasan yang dipanggil sebagai vesicle cement. Okey, so vesicle cement ini berfungsi untuk merembeskan bendalin yang mengandungi nutrien untuk sperma, dan di sini jugalah sperma ini akan berada dan akan disimpan sebelum ini dikeluarkan dalam proses yang dipanggil sebagai ejakulasi. Okey, so bila sel sperma daripada testis pergi ke vesicle cement, so cecair daripada vesicle cement dan juga cecair daripada kelenjar prostat ini akan bergabung bersama-sama dengan sel sperma untuk memberikan nutrien, untuk sperma ini hidup, dan bersama-sama ini mereka akan keluar dalam satu bentuk yang dipanggil sebagai air mani. Okey, so ini bagi sistem pembiakan lelaki. Okey, so kamu belajar pada buku teks kamu, dan mungkin nanti insya-Allah bila kamu dah pulang sebelum ke sekolah kita akan bicarakan lebih lanjut tentang sistem pembiakan ini. Okey, seterusnya sistem pembiakan perempuan. Okey, so walaupun kita ni lelaki tapi kita juga perlu tahu tentang sistem pembiakan bagi perempuan. Okey, sebab nanti one day kamu dah besar, kamu akan berkahwin insya-Allah. Okey, so kamu perlu tahu tentang sistem pembiakan perempuan. Okey, so sistem pembiakan perempuan ini, dia seperti apa cakap, macam dia bentuk macam bentuk flask. Okey, dia macam berkecilnya, right? Dia macam bentuk seperti bentuk macam segitiga balik. Okey, so kita ada kat situ muka surat 99. Okey, so kita akan start pada bawah. Okey, label yang pertama ialah faraj. Okey, so faraj ini merupakan satu organ yang berfungsi untuk menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Okay. So bila berlakunya persetubuhan di antara lelaki dan juga perempuan, zakar lelaki akan memasuki ruangan faraj ketika berlakunya persetubuhan. Okay. So setelah mencapai satu tahap, lelaki akan melakukan proses ejakulasi, iaitu proses mengeluarkan air mani. Dan dia akan masuk ke dalam faraj perempuan. So inilah tempat pertama lah di mana sel sperma akan bertemu dengan sistem pembiakan perempuan. Seterusnya kita pergi pada atas sikit, kita ada cervix. So cervix ini ibarat macam pintu yang memisahkan antara ruangan rahim ataupun uterus dan juga faraj. So di antara faraj dengan rahim, di tengah-tengah ini ada satu pintu, yang kita panggil sebagai cervix. So cervix ini dia berfungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan mucus bagi memudahkan sperma-sperma ini berenang ke dalam uterus. So kebiasaannya cervix bagi wanita adalah tutup. Cervix bagi wanita selalunya tertutup. Kalau terbuka pun ada ruangan buka kecil je. Dia tak besar. Tapi kebiasaannya cervix ini dia adalah tertutup. So dia adalah macam sempadan antara faraj dan juga uterus. Itu dia akan menghasilkan bendalin ataupun mucus untuk memudahkan sperma tadi untuk berenang masuk ke dalam ruangan uterus ataupun rahim. So cervix ni bahagian penting bagi sistem pembiakan perempuan. Kenapa? Dari segi patologinya, dari segi sakitnya, cervix ini selalunya dikait rapat dengan kanser cervix.
Okey, yang tadi kita mungkin akan bincangkan kemudian. Alright. So itu ialah cervix. Dan pergi ke atas ke satu ruangan yang bentuk seperti segitiga terbalik ini, itu panggil sebagai uterus ataupun rahim. Okey, so uterus ini berfungsi untuk tempat bagi embrio untuk berkembang dan membesar. So bila berlaku proses yang dipanggil sebagai persenyawaan, di mana sperma akan bersenyawa dengan ovum, iaitu sel gamet bagi perempuan atau betina. Okay, mereka akan terbentuklah maka dipanggil sebagai zygote dan embrio. So embrio ini sampai dekat ruangan dalam rahim ataupun uterus ini, dia akan mula menempel di dinding uterus dan akan berkembang dan membesar menjadi fetus dan akhirnya keluar sebagai bayi. Okey, so ini sangat pentinglah bagi perempuan. Seterusnya kita ada sepasang tube yang dipanggil sebagai tube falopio. Okey, so perempuan ada sepasang tube falopio kiri juga kanan, di mana tube falopio ini adalah tempat berlakunya persenyawaan antara sperma dan juga ovum. Apabila berlaku proses persetubuhan, pemindahan sperma ke sistem pembiakan wanita, okey, so sperma ini dia akan bersenyawa dengan ovum pada ruangan tube falopio. Okey, sama ada kiri ataupun kanan atau kedua-duanya. Alright, betul-lah. Okey, mana pilihan dia, tapi di sinilah berlakunya proses persenyawaan antara sperma dan juga ovum. Right? Dan last kali kita perempuan tadi, perempuan dia ada sepasang kelenjar yang dipanggil sebagai kelenjar ovari. Okey, so daripada ruangan rahim, okey, ke kelenjar ovari dia akan dihubungkan dengan tube falopio. So ada sepasang juga kiri dan juga kanan bagi ovari perempuan. So ovari ini adalah tempat berlakunya penghasilan gamet betina yang dipanggil sebagai ovum, dan juga pada masa sama merembeskan hormon-hormon seks perempuan iaitu hormon estrogen, okay, dan juga progesteron. So, perempuan ada dua hormon. Estrogen ialah hormon seks perempuan, yang kedua ialah hormon progesteron. Okay, apakah itu fungsinya? Kita akan tengok kemudian nanti. Okay, so ini ialah sistem atau struktur bagi sistem pembiakan lelaki dan juga perempuan. Right? So apakah perubahan fizikal yang akan berlaku ketika kita akil balik? So biasa kita dengar, okay, apakah itu akil balik? Kau dah balik dah, apa tu akil balik? Okay, so daripada dua perkataan iaitu akil dan juga balik. Okay, so akil ini ialah apa? Merujuk kepada akal. Okay, balik ini mengerti apa? Dia adalah satu perubahan yang ke arah dewasa, matang orang panggil. So akil balik ini kalau makan saya definisi bahasanya merujuk kepada kematangan pada akal fikiran seseorang. Okey. So dalam konteks ini bila berlakunya proses kematangan, okey, bagi seseorang individu pada umur-umur tertentu, akil balik ini dia merujuk kepada peringkat permulaan sistem pembiakan kita menjadi matang dan akan menghasilkan sel pembiakan. Okay, so sebelum kita akil balik, sistem pembiakan kita ini masih lagi dalam state of dormant. Okay, dia belum lagi berfungsi sepenuhnya. Sel-sel pembiakan pun masih lagi belum dihasilkan. Bila kita mencapai umur-umur tertentu, okay, so kita akan mengalami proses kematangan pada sistem pembiakan kita yang akan menyebabkan kita ini menghasilkan sel-sel gamet tadi, dan juga akan ada beberapa perubahan yang berlaku bukan sekadar pada kita punya organ pembiakan tetapi juga kepada keseluruhan tubuh badan kita. Okay, bagi lelaki dia lain, bagi perempuan pun lain. Okay, dan selalunya akil balik ini bagi lelaki dia akan berlaku pada umur lebih kurang antara 14 hingga 17 tahun. Okay, so secara amnya lelaki dia akan mencapai akil balik pada had umur tersebut antara 14 hingga 17 tahun. So lambat sedikit berbanding dengan perempuan, dia boleh mencapai akil balik lebih awal daripada lelaki di antara umur 10 hingga 12 tahun. Okay, so bagi kamu sekarang yang sekarang tahun ni berumur 13 tahun, mungkin di kalangan kamu ada yang dah mula akil balik, dan tapi kebiasaannya umur 13 tahun selalunya belum lagi mencapai akil balik lah. Okay, so ada yang sudah, ada yang belum. Okay, baik bagi lelaki. Tapi kalau kamu comparekan diri kamu dengan rakan-rakan perempuan kamu, okay, kamu akan dapati kalau kamu yang perempuan semasa mereka tidak janam terutamanya, mungkin kamu akan nampak mereka dah mula meninggi. Okay, mereka ni orang kata macam kita tengok dah boleh berfikir macam dia ada matang sedikit. Okey, selalunya pada peringkat usia permulaan umur tersebut, okey, perempuan kita akan nampak lebih tinggi berbanding lelaki. Okey, tapi lelaki dia akan mula nampak lebih meninggi bila masa umurnya mencapai antara 16 hingga 17 tahun. Okey, itu adalah
Pada umumnya kebiasaan lelaki akan mula meninggi. Tapi untuk akil balik, lelaki ini berlaku proses akil baliknya pada umur antara 14 hingga 17 tahun ataupun mungkin lebih awal pada umur 13 tahun, tak mustahil. Okey, so ini ialah umur-umur bagi pencapaian akil balik bagi lelaki dan juga perempuan. Okey, so apakah perubahan-perubahan yang kita boleh perhatikan apabila telah tercapainya akil balik ini bagi lelaki dan juga perempuan? So untuk lelaki, right? First kali kita tengok pada suara kita. Okey, kalau kamu perasan bila sebelum kamu balik, okey, kamu akan suara kamu macam halus. Okey, halus sangat. Okey, macam suara budak-budak. Okey, halus. Bila kamu dah mencapai akil balik, kamu akan dapati suara kamu menjadi garau. Okey, lebih besar. Dulu Okey, sebab apa garau? Sebab peti suara kamu yang itu dipanggil sebagai kawasan laring ini, dia akan mula membesar. Menyebabkan bagi lelaki bila akil balik suaranya akan menjadi lebih garau. Okey, dan kita tengok juga pada badan kita. Okey, pada atas ke bawah bagi lelaki, kamu akan dapati bila kamu sudah mencapai akil balik, berlakunya perubahan hormon dalam sistem pembiakan kamu. Kamu akan dapati kamu akan mula tumbuh misai, janggut, okey, di bahagian muka lah, facial hair, ataupun mungkin di kalangan kamu ada yang tumbuh bulu di bahagian badan lain seperti dada, okey, ketiak dan juga di bahagian muka keramnya. Okey, so itu mungkin boleh kita nampaklah. Okey, perubahan-perubahan semua dah boleh nampak. Okey, dan seterusnya sebagai organ pembiakan kamu bagi lelaki, okey, kamu akan dapati testis akan mula menghasilkan sperma dan akan menghasilkan hormon seks kamu, iaitu testosteron dengan lebih aktif. Dan pada masa yang sama juga zakar kamu akan mula membesar. So zakar dan skrotum kamu dah akan mula membesar. Okey, so ini perubahan yang paling ketara lah. Okey, pada organ pembiakan bagi lelaki. Okey, dan pada masa yang sama juga kamu akan dapati tumbuhnya bulu-bulu di bahagian sulit kamu. Okey, di bahagian pelvic kamu, di bahagian pubis kamu, okey, akan mula tumbuh bulu-bulu pubik. Okey, ini adalah perubahan yang ketara bagi lelaki setelah mencapai akil balik. Okey, bagi perempuan pula, antara perubahan yang kita boleh perhatikan pada perempuan yang telah mencapai akil balik. Pertama, dari segi badan dia, kamu akan dapati first kali paling obvious buah dada yang akan mula membesar. Okey, yang kedua, punggung bagi seorang perempuan akan mula menjadi lebih padat dan mula melebar, akan mula besar. Okey, yang ketiga, bulu juga akan tumbuh di pada badan perempuan, terutamanya pada bahagian ketiak. Okey, right, so ini adalah perubahan yang boleh kita nampak apabila perempuan mencapai akil balik. Dan pada organ pembiakan perempuan pula, setelah mencapai akil balik, ovarinya akan menjadi lebih aktif, mula menghasilkan ovum dan juga seks hormon wanita. Dan pada masa yang sama juga kita akan tengok berlakunya pertumbuhan bulu di bahagian pubisnya. Dan juga kita akan dapati berlakunya proses kitaran haid. Okey, so apakah itu kitaran haid, kita akan tengok pada next class minggu depan. Okey, so ini kita akan nampak pemerhatian kita terhadap lelaki dan juga perempuan setelah mencapai akil balik. Okey, dan tadi saya katakan tentang penghasilan gamet bagi lelaki dan juga perempuan. Gamet lelaki panggil sebagai sperma, gamet perempuan kita panggil sebagai ovum. Okey, so kita tengok tentang gamet tersebut. Right? So untuk makluman kamu, sperma, iaitu gamet bagi jantan, adalah sel yang paling kecil yang terdapat dalam badan seseorang lelaki dan berbentuk seperti seekor perudu. Okey, so kamu boleh buka muka surat 102 buku teks kamu akan tengok bentuk bagi sel sperma sangat kecil dan dia bentuk seperti berudu, di mana ada 3 bahagian. Okey, dia ada kepala, okey, yang bentuknya seperti kon, dan lepas tu dia ada leher dan juga ekor. Okey, so dekat kepala sperma adanya nukleus, okey, yang menyimpan maklumat genetik bagi seseorang lelaki. Dan di leher sperma ini terdapat beberapa organel, iaitu mitokondria yang akan menghasilkan tenaga supaya sperma ini dia boleh berenang. So ekor berfungsi untuk berenang. Bila dia masuk ke dalam sistem pembiakan perempuan, dia perlu berenang ke arah tube falopio untuk mencari ovum. Okay, so dia memerlukan tenaga, dan tenaga itu boleh didapati daripada bahagian leher sperma tersebut yang mengandungi organel yang dipanggil sebagai mitokondria yang akan menghasilkan tenaga. Okey, manakala bagi perempuan, gamet betina ialah ovum. So ovum pula ialah sel yang terbesar dalam badan perempuan. Okey, dan ovum ini dia bukannya satu sel yang mudah untuk kita masuki.
Okey, so sperma memasuki ovum. Untuk mensenyawkan ovum bukannya mudah. Okey, sebab ovum ini dia ada beberapa lapisan yang tebal. Okey, daripada luar kita akan tengok dia ada lapisan jelly. Okey, seterusnya dia ada beberapa lagi lapisan yang sangat tebal. Barulah kita jumpa sel ovum yang sebenar dan bolehlah jumpa dia punya nukleus dalam tu. So untuk sperma nak mensenyawakan ovum bukannya mudah. Dia perlukan tenaga yang banyak untuk dia menggerudi masuk, okey, melalui lapisan jelly yang tebal itu supaya dia boleh memasukkan kepala sperma tu ke dalam cytoplasma bagi ovum untuk dia membebaskan dia punya nukleusnya untuk mensenyawakan nukleus dalam ovum tadi. Okay. So sperma ini memerlukan banyak tenaga untuk berenang dan juga untuk memecah masuk ke lapisan jelly bagi proses persenyawaan sehingga dia dapat mensenyawakan ovum tersebut. Once ovum telah disenyawakan, maka lapisan jelly tadi dia akan menjadi lebih tebal dan dia akan menghalang kemasukan sperma-sperma yang lain. Okay. So hanya satu sperma sahaja yang boleh mensenyawakan satu ovum. Okay. So jika berlakunya penghasilan dua ovum daripada kiri dan juga kanan, okay, dan jika sperma ini boleh mensenyawakan dua ovum tersebut, maka boleh menghasilkan kembar tak seiras. Okay. Tapi satu sperma basically hanya boleh disenyawakan dengan satu ovum. So jika satu ovum dah senyawakan sperma dah senyawakan ovum ini, okay, jika satu sperma dah senyawakan satu ovum ini, maka dia akan menguatkan dia punya lapisan jelly itu. So sperma lain yang berada melekat dekat dinding tadi akan dibunuh. Okey, ini ialah proses persenyawaan. Okey. Dan kita tengok juga, okey, segi perbandingan di antara ovum dan juga sperma. Okey, sperma dia boleh bergerak. Okey, pada dia kurang, so dia boleh bergerak dan berenang. Manakala untuk ovum dia tidak boleh bergerak. Alright, so selepas dia dikeluarkan daripada ovari, ovum ini dia akan dibawa ke hadapan oleh bulu-bulu atau kita panggil fimbrium yang terdapat pada tube fallopian. Alright. Dan sperma dihasilkan oleh testis, manakala ovum dihasilkan oleh ovari. Alright. Sperma ini merupakan gamet jantan dan ovum ialah gamet betina. Sperma ialah sel yang terkecil dalam badan lelaki, ovum ialah sel yang terbesar dalam badan perempuan. Okey. Dan persamaan di antara keduanya ialah sperma dan ovum ini merupakan sel pembiakan seks dan membawa maklumat genetik daripada induk dan akan disenyawakan untuk menghasilkan individu yang baru. Okey. So ini ialah berkaitan dengan gamet jantan dan juga gamet betina. So untuk maklumat tambahan kamu, ovum, okey, sel ovum ini dia boleh hidup selama lebih kurang 2 hari ataupun 48 jam. Okey, antara 24 hingga 48 jam. Ini adalah tempoh bagi satu sel ovum ini hidup. Okey, manakala untuk sel sperma ini dia lebih lama, dia boleh hidup antara 3 hingga 4 hari. Okey, tapi kebiasaannya lebih kurang 72 jam. So sel sperma ini dia lebih tahan lama. Okey, sebab dia apa? Sebab dia dah bercampur dengan nutrien daripada penghasilan rembesan kelenjar prostat dan juga daripada vesikel semen tadi. So dia akan menghasilkan nutrien, so dia boleh survive dengan nutrien tersebut, so dia boleh hidup lebih lama. Okey, so tempoh hayat bagi satu ovum adalah antara 24 hingga 48 jam. Bagi sperma pula antara 3 ke 5 hari. Okey, ini adalah tempoh hayat bagi sel pembiakan tersebut. Okey, so ini sahaja untuk hari ini. So insya-Allah pada minggu hadapan hari Isnin kita akan masuk tentang kitarhid. Okey, so kitarhid ni mungkin bagi kamu pada lelaki mungkin ada sedikit confusing, tak apa. Kita akan cubalah huraikan dan ungkapkan dengan lebih mendalam, okey, supaya kamu betul-betul faham bagaimana kitarhid bagi seseorang wanita ini berfungsi secara biasa. Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.